Khutul Iman, sependek waktu ini saya nak mengajak antum melihat kepada suatu hadis yang Nabi bimbing kita. Nabi bimbing kita. Sunnah adalah bimbingan. Hadis ini hadis yang kita mudah faham, mengandungi beberapa pedoman hidup. Hadis ini riwayat daripada Imam Al-Bukhari. Bila kita sebut nama Imam Bukhari, bermakna hadis ini hadis sahih. Ulama pesan kepada kita ikhwan, apabila kita nak membaca hadis, kita kena melihat kepada dua ataupun tiga perkara. Barulah satu hadis itu boleh kita baca, kita hafal dan kita sampaikan pada orang. Yang pertama, kata para ulama, dia sama ada dia ada dua keadaan ataupun tiga keadaan. Bermakna dua pun boleh, tiga pun boleh. Keadaan yang pertama, bila kita baca hadis, kita mestilah hadis itu disebut hadis itu daripada sahabat yang bernama siapa. Kita kata ada satu hadis Nabi bersabda demikian-demikian, salah. Apabila kita sebut hadis, maka orang yang pertama dengar hadis adalah sahabat, bukan kita. Maka sahabat itu siapa? Haddatsana, siapakah yang meriwayatkan hadis itu kepada kita? Itu penting. Kita tak boleh baca hadis sembrono, sebab hadis adalah agama. Nabi menyebut, kata Nabi, inni qad utitul Quran wa mislahu ma'ahu. Kepada aku diberikan Al-Quran dan diberi kepada aku seumpama Al-Quran, bersama dengan penurunan Al-Quran. Diberikan kepada aku Al-Quran dan diberi kepada aku seumpama Al-Quran dengan penurunan Al-Quran. Jadi kata para ulama, inilah hadis. Diberikan kepada aku Al-Quran dan seumpama Al-Quran. Yang seumpama Al-Quran itu adalah hadis. Allah memelihara Al-Quran, Allah memelihara hadis. Jadi bila kita baca hadis, kita mesti sebut nama sahabat. Yang kedua, kata para ulama, mestilah hadis itu diriwayatkan oleh siapa. Nama rawi yang terakhir itu mesti disebut. Kalau yang pertama kita kata masalan hadis ini daripada Abu Hurairah, ya, maka yang kedua, siapa yang mengesahkan itu daripada Abu Hurairah? Sebab kita tak jumpa Abu Hurairah. Siapa yang mengesahkan? Maka dia memerlukan rawi yang terakhir. Maka berkewajipan bila kita baca hadis, kita menyebut hadis ini daripada Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad, Imam Nasai, mesti kita sebut. Kenapa? Kalau berlaku kesilapan, orang yang mendengar boleh merujuk terus. Bila sebut Bukhari, orang tahu Sahih Bukhari. Bila sebut Abu Daud, orang tahu Sunan Abu Daud. Maka di situ ada tempat pencarian. Dan yang ketiga, kata para ulama, apabila kita sebut nama sahabat, kita sebut daripada siapa, riwayat siapa, dan kita kena sebut makanul hadis, kedudukan status hadis itu. Hadis itu dhaif kah, sahih kah, hasan kah, apa dia punya makan, dia punya maqam hadis, kedudukan hadis itu, nilai dia apa. Kalau dia sahih, ya kita kena dengar. Tapi kalau dia dhaif, dhaif kita tak layan pun tak apa. Sebab hadis yang dhaif, dia ada syaratnya lain pula untuk membaca hadis-hadis yang dhaif. Dia ada beberapa syarat asin. Baca hadis sahih, baca hadis dhaif tidak sama. Hadis sahih kita boleh baca dan kita sampaikan. Maka orang yang mendengar boleh buat dia punya nota. Tapi hadis dhaif tidak boleh. Hadis dhaif ada teknik bacaan dia. Kena mematuhi kaedah-kaedah pembacaan dia. Kalau tidak mau patuh kaedah pembacaan dia, maka dia tidak boleh disampaikan begitu sahaja. Dhaif bermakna lemah. Lemah untuk menyatakan itu daripada Nabi. Tak cukup bukti nak kata dia daripada Nabi. Bagaimana dalam keadaan tak cukup bukti, kamu telah sampaikan macam cukup bukti. Maka ini salah. Maka bila kita baca hadis, kita sebut nama sahabat, kita sebut rawi yang terakhir, nama imam hadis,
Imam hadis itulah yang menjadi perantaraan di antara kita dengan sahabat